Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan sambung pendidikan Islam tahun 3. Tajuknya ialah beriman kepada kitab. Baik, perhati dan teliti. Murid-murid, lihat ya murid ni, dia berada di atas pentas. Kalau kita perasan dekat belakang ni, kan, ada bagi tahu berkenaan dengan pertandingan dai cilik. Baik, soalan yang murid ini dapat ialah mengapa dia menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup. Kemudian murid ni pun jawab. Jawapannya, saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana Al-Quran ialah wahyu Allah yang mengandungi ajaran Islam. Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Baiklah murid-murid, kat bawah ni ada soalan kibat. Dia tanya apa? Mengapakah kita wajib beriman kepada kitab? Kenapa kita kena beriman kepada kitab? Jawapannya, sebab Al-Quran ialah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi ajaran Islam. Okey, selain tu kenapa? Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Murid-murid tahu tak, sebenarnya sebelum Al-Quran ada kitab lain yang pernah diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat muka surat 73. Kewajipan beriman kepada kitab Allah. Allah telah berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat di dalam Al-Quran, ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Okey, maknanya ini dia sambung balik ni. Sambung balik yang ni syarahan daripada murid ni tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, Al-Quran adalah salah satu kitab yang wajib kita beriman. Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita patuhi. Dan yang keempat, kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul dengan meyakini kebenaran isi kandungannya. Kita beriman dengan kitab Allah iaitu Al-Quran, tapi kita tetap juga kena percaya dan beriman dengan kitab Allah yang sebelum Al-Quran. Okey, maknanya ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran meliputi semua perkara seperti ibadah, akidah, muamalat dan juga akhlak, kan? Hukum, hakam, apa yang murid-murid belajar tentang pendidikan Islam, akhlak, hadis, semua ada dalam Al-Quran. Okay? Kita jalani hidup kita sepanjang hari adalah berlandaskan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ialah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tunjuk ajar Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah. Baiklah, sekiranya Al-Quran tidak ada pada masa kini, apa yang terjadi? Okey, maknanya tiadalah bimbingan kepada hidup kita. Nabi Muhammad SAW pun dah lama wafat.
kan meninggalkan kita, tapi Al-Quran masih ada dan kita ialah umat Islam yang terakhir kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah utusan Allah, iaitu nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Lepas ni dah tak ada nabi dah, tak ada rasul lagi dah. Maknanya kalau lepas ni ada orang mengaku yang dia rasul ataupun nabi, maka dia ialah nabi dan rasul yang palsu. Sebab selepas kewafatan dah tiada lagi dah nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tinggal sekarang hanyalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Islam, kita hendaklah wajib beriman kepada kitab Allah sebagai bimbingan, sebagai pimpinan kita sehingga akhir hayat kita. Siapa yang tidak berpegang ataupun tidak beriman dengan kitab Allah, tiadalah keredaan di dalam kehidupan dia. Sebab kitab Allah diimani, hidup diredai. Baik, jumpa lagi di lain waktu dan masa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.